Assalamualaikum. Saya Fatin, Hanis dan Alia akan membentangkan syair Burung Nuri. Kami akan membentangkan maksud syair Burung Nuri, tema, persoalan, bentuk, unsur bunyi dan gaya bahasa dan nilai dan pengajaran. Saya Hanis akan membentangkan tentang maksud, tema dan persoalan syair. Maksud syair. Rangkap pertama, penyair menceritakan sebuah warkah yang ditulis oleh seorang yang dipandang hina sehinggakan kata-kata yang ditulisnya itu mungkin dianggap salah berdasarkan buah fikirannya yang kurang sempurna. Rangkap kedua, menurut penyair, seseorang itu dianggap hina jika tidak berakal, bersikap kurang sopan, berakhlak rendah dan hidup dalam keadaan miskin. Rangkap ketiga, penyair juga memohon maaf sekiranya perkara yang ditulis daripada perasaan kecewanya itu menghasilkan kata-kata yang kurang menarik dalam warkah tersebut. Rangkap keempat, penyair menulis lembaran yang jelas tentang adab kepada pasangan yang sedang bercinta agar mereka tidak kecewa dan menjadikan surat sebagai saluran untuk meluahkan perasaan. Rangkap kelima, penyair menceritakan nasib malang yang ditempuhinya secara berulang-ulang kali sehingga boleh membawa kemudaratan yang menyebabkan dirinya sentiasa dalam keadaan kesedih dan kecewa. Rangkap ke-6, penyair mengisahkan kehidupannya yang terumbang-ambing tanpa arah tuju serta tidak terurus hingga melupakan makan dan minum. Rangkap ke-7, namun penyair tersedar bahawa tiada gunanya hidup dalam kekecewaan sehingga boleh menyebabkan kehidupannya hancur. Rangkap yang terakhir, penyair sedar apabila berada dalam keadaan yang sangat kecewa boleh menyebabkan fikirannya tidak waras. Sekiranya dituruti perasaan kecewa itu, penyair berfikir lebih baik mati daripada hidup dalam keadaan sebegitu. Tema syair, adab dalam kehidupan seseorang. Persoalan syair. Yang pertama, kepentingan memiliki ilmu, pengetahuan dan berakhlak mulia. Yang kedua, kekecewaan yang boleh merosakkan kehidupan seseorang. Yang ketiga, kebijaksanaan dalam mengawal diri ketika bercinta. Yang keempat, rasional dalam berfikir dan membuat tindakan. Dan yang terakhir, kesederhanaan dalam percintaan. Bentuk syair. Yang pertama, syair ini berbentuk terikat. Yang kedua, syair ini terdiri daripada 8 rangkap. Yang ketiga, rangkap dalam setiap baris ialah sama. Yang keempat, bilangan perkataan dalam setiap baris. Paling sedikit ialah 3 patah perkataan, iaitu rangkap kedua dan baris kedua. Paling banyak ialah 6 patah perkataan, iaitu rangkap pertama dan baris ketiga. Yang keempat, bilangan suku kata dalam setiap baris. Paling sedikit ialah 10 suku kata, iaitu rangkap pertama dan baris pertama. Paling banyak ialah 13 suku kata, iaitu rangkap kelima dan baris keempat. Yang kelima ialah rima akhirnya terikat, iaitu rangkap pertama hingga rangkap ke-8 mempunyai sama rima, iaitu A. Seterusnya unsur bunyi. Yang pertama ialah asonasi. Asonasi merupakan perulangan konsonan A. Contohnya, barang yang gairah di dalam cinta. A dalam perkataan tu ialah perulangan konsonan A. Yang kedua ialah aliterasi, iaitu perulangan konsonan P. Contohnya, daripada pendapat kurang sempurna. Huruf P dalam perkataan tu ialah perulangan konsonan P. Gaya bahasa. Yang pertama, inversi. Contohnya, dituliskan sahifah supaya nyata. Yang kedua, anafora, remuk dan redam, yang terdapat di rangkap 7, baris 4 dan rangkap 8, baris 1. Yang ketiga, epifora. Contohnya, tuan, yang terdapat di rangkap 3, baris 1 dan 4. Yang keempat, repetisi. Contohnya, hanyutlah badan ke sana kemari, yang terdapat di rangkap 6, baris 1. Yang kelima, simili. Contohnya, laksana cermin jatuh ke batu. Yang keenam, sinkope. Contohnya, sajak dan nazam banyak tak kena. Dan akhir sekali, paradok. Contohnya, daripada hidup sebaiknya mati. Nilai dan pengajaran. Yang pertama, nilai merendah diri.
Pengajarannya, kita hendaklah mengamalkan sikap merendah diri agar dapat menjaga perasaan orang lain. Nilai yang kedua, kebijaksanaan. Pengajarannya, kita hendaklah bijak menyusun perancangan agar dapat memikat orang yang kita cintai. Yang ketiga, nilai kegigihan. Pengajarannya, kita mestilah gigih dan tidak berputus asa dalam melakukan sesuatu perkara supaya perkara tersebut tidak merugikan diri sendiri. Nilai yang keempat ialah keinsafan. Pengajarannya, kita mestilah insaf akan kesalahan yang telah dilakukan agar perkara tersebut tidak akan berulang lagi. Dan akhir sekali, nilai khemah tinggi. Pengajarannya, kita perlulah mengamalkan sikap khemah tinggi supaya dapat mewujudkan nilai-nilai positif dalam diri. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.